Baik, soal ini datangnya, mohon maaf kalau saya sebut, daripada saudara yang bernama Togito, asal Sabah saya katanya, ditulisnya saja tuh soalnya namanya ialah Togito, asal Sabah, mungkin samaran saya rasanya. Baik, ada dua soalan bulan ya. Soalan yang pertama, budget BN ini adalah untuk rakyat atau untuk kroni BN? Soalan pertama itu. Soalan kedua, budget negeri kini dulu dan selamanya ini digunakan untuk apa? Sedangkan kebutuhan asas hidup pun masih belum ada. Silakan itu. Budget negeri kini dulu dan selamanya ini digunakan untuk apa? Sedangkan keperluan asas hidup pun masih belum ada. Silakan itu, 5 menit. Terima kasih ya, Saudara Profesor Moderator. Ini perkataan kroni ini kan, ini perkataan yang selalu digunakan oleh setengah-setengah pihak untuk mengatakan kalau ada syarikat yang mendapat projek daripada kerajaan ataupun kawan mendapat projek, lepas itu. Saya kira beginilah, kalau saya ingin jawab pun sudah tentu kalau itu sudah melekat di kepala yang susah kira. Tetapi saya ingin tanya Pak ya, di Selangor sekarang ini, di Pulau Pinang, adakah orang UMNO yang dapat projek di negeri-negeri itu? Matai ini mon, reality ini. Yang dapat hanyalah syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Pakatan Rakyat. Itu reality. Tapi kita tidak pernah lihat orang-orang UMNO bilang kroni. Kenapa? Rezeki dia pandai. Syarikat itu boleh. Bumi Putra. Itu sebabnya saya katakan tuan-tuan, untuk menyedapkan hati dan hujah pembangkang, inilah yang selalu dikatakan. Waktu dia berada di dalam keadaan macam Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia juga mempunyai kawan-kawan, ya. Tetapi pada waktu itu kita anggaplah mereka yang, saya teringat satu ungkapan dalam buku Saudara Musliun. Ada bukunya di sini, saya bawa juga lah. Mau ingatkan kembali zaman kegemilangan Saudara Musli dalam UMNO. Dia bilang dalam bukunya apa? Dia bilang orang UMNO, parti UMNO ini dia tidak begitu pintar mengurus kejayaan. Dia bilang, kenapa perlu parti UMNO? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lain kali lah. Oke. Dia kata di dalam situ ialah orang UMNO ni kan, dia bilang parti UMNO ni berkuasa tapi tidak tahu mengurus kejayaan. Kalau orang nentang sedikit, balik-balik orang bilang politik uang lah, kroni lah. Apa salahnya anggap itu adalah merit kepada Bumi Putra? Kenapa kita tidak cakap merit? Jadi kenapa timbul soal kroni ini? Kalau saya cakap pasal kroni tuan-tuan geleng kepala di Kelantan, di Kedah, di Pulau Pinang. Semua dokumentasi ada. Saya duduk dalam jawatan kuasa akaun kira-kira wang negara. Semua laporan audit itu ada di depan saya, negeri-negeri pun. Kalau di Kelantan, baru-baru ini dikeluarkan cerita tentang bagaimana satu kawasan balak sebesar 2 kali ganda Kuala Lumpur diberikan kepada syarikat-syarikat, 16 syarikat tanpa open tender. Hanya ditentukan oleh seorang CEO yang juga adalah orang kuat politik Kelantan, PAS. Jadi kita janganlah cakap, saya cakap tanya, karena dia Bumi Putra, dia dapat, mungkin ada sebab-sebabnya, walaupun mereka kawan. Jadi saya kira sudah tiba masanya tuan-tuan. Isu kroni ini, sebenarnya kita ini semua kroni. Cuma kadang-kadang jangan kita terlalu macam tadi saya kata Pernas, syarikat-syarikat besar ini semuanya public listed company. Kalau hari ini saudara Musli kaya raya, mudah-mudahan jadi Menteri Keuangan nanti, boleh beli Pernas, malah boleh ambil syarikat Pernas itu dan jadi milikan kerajaan negeri Sabah. Apa ada masalah? Belilah saham itu.
Sebab semuanya terbuka, bukannya kroni. Oke, yang kedua tentang keperluan asas. Ya, saya tidak mau bercakap dengan tuan-tuan mengatakan semua keperluan asas itu selesai. Saya berbohong kepada tuan-tuan. Tapi realitinya memang ada. Tetapi pada masa yang sama saya kira, walaupunlah UMNO, Barisan Nasional ini dihina, dikutuk, difitnah, dituduh macam-macam, seolah-olah tidak ada sezarah butir budi pun kepada bumi Sabah dan negara kita ini. Kita terima dengan hati yang terbuka. Tetapi iltizam kita sama ada ini kalilah, lain kalikah, Sabah puas Sabah, kita akan sentiasa memastikan perancangan kita teratur, langkah kita segera, dan kita tidak mengubah secara drastik supaya ekonomi kita mampan di masa yang akan datang. Tuan-tuan, untuk menjawab saudara Togi, tanya kepada ibu bapak Togi, tanya kepada nenek moyang kita, apakah kita berada dalam keadaan yang lebih baik sekarang dibandingkan dengan dahulu? Itu saja jawabannya. Dan ingat, kalau dulu susah, kita masih lagi susah. Sebab apa? Ada sebab. Dan kalau ada di antara kita yang masih susah, yang mau menjadi orang yang berjaya, kerajaan sentiasa berada di depan dan di kiri dan di belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato. Saya minta Ustia, apakah boleh lagi kita teruskan cabutan undi? Boleh lagi? Satu lagi barangkali untuk saudara Ustia, satu lagi untuk YB barangkali Dato' Nabol. Penggolongan ya. Kalau baik, nampaknya kata Ustia, masa kita tidak ada, terpapar sudah. Jadi hasil pemilihan Sabah, orang Sabah tidak dibenarkan, tidak dilantik menjadi pengurusan. Itu satu. Datuk, saya sedikit menyentuh soal kes 40 juta. Kes 40 juta ini sebenarnya bukan tuduhan tapi kemuskilan. Apabila 2008 ditangkap, isu Michael Chia ditangkap, dia kata ini duit Datuk Musa Ahmad. Besok keluar newspaper, Datuk Musa kata ramai bisnismen jumpa saya, tapi saya tidak kenal ini Michael Chia. Itu dalam surat khabar. Bagaimana orang yang tidak kau kenal kau suruh bawa duit kau 40 juta? Itu yang menjadi persoalan. Kemudian menteri yang mengumum there is no case against 40 million ialah Datuk Nazri Aziz terhadap Michael Chia. Tiba-tiba pula anaknya memakai kereta yang namanya milik Michael Chia. Ini benar-benar menimbulkan kemiskinan. This is perception, Datuk. Kita tidak menuduh, tapi inilah persepsi rakyat. Tempayan mulutnya boleh kita tutup, rakyat kita tidak ditutup untuk berteriak ini kalilah. Kemudian satu lagi ialah global financial integrities. Bila kita sentuh tentang illicit money, pengubahan wang haram ini, saya mendapat satu laporan daripada Global Financial Integrity, yaitu pada tahun 2008 illicit financial outflow, negara yang tertinggi sekali mengeluarkan uang haram, ini uang secara haram, ialah negara China, sebanyak 2.18 triliun. Yang kedua ialah Rusia, US dollar 427 bilion. Yang ketiga Meksiko 416 bilion. Saudi Arabia 302 bilion. Malaysia di tempat yang kelima 291 bilion. Uang ini diperolehi seperti mana yang kita tahu, terutama sekali kalau negara-negara pengeluar minyak, ialah underpricing. Underpricing juga berlaku dalam penjualan balak. Contohnya kalau balak Esen Sabah kita jual lebih murah ke Hong Kong, pas itu syarikat Hong Kong pula menjual lebih mahal ke Jepun, maka itulah dikatakan underpricing. Uang itu sebenarnya diperolehi oleh syarikat yang berada di Hong Kong.